Terima kasih klik video ini dan jangan lupa subscribe. Seorang janda cantik berusia 24 tahun telah mati dibunuh bersama dengan seorang anak lelakinya yang berusia 4 tahun. Kejadian pembunuhan yang dilaporkan berlaku pada pagi 14 Disember 2022 ini berlaku di rumah mangsa sendiri iaitu terletak di Langkat, Sumatera Utara. Identiti wanita janda itu dikenal pasti sebagai Carmilla Simatupang, manakala anak lelakinya pula bernama Radit. Menerusi laporan daripada media tempatan Indonesia, mayat Carmilla dan Radit telah ditemui di atas katil bilik tidur mereka. Penemuan mayat itu adalah hasil daripada pemeriksaan salah seorang jiran berdekatan setelah dia berasa curiga dengan Carmilla yang tidak keluar dari rumahnya pada hari kejadian. Manakala rumah dalam keadaan gelap gelita, jiran tersebut pada mulanya cuba membuka pintu masuk rumah Carmilla, namun selepas pintu itu didapati berkunci dari dalam, jiran itu pun pergi mengintai dari luar tingkap bilik tidur rumah tersebut sebelum dia melihat Carmilla dan Radit terbaring dalam keadaan kaku. Setelah puas dipanggil dan mengetuk tingkap namun tiada balasan yang diterima dari mangsa, jiran itu mula bertambah curiga dan berasa tidak sedap hati. Si jiran itu yang dalam keadaan terkejut dan bimbang sesuatu telah berlaku terus bergegas memecah masuk pintu rumah Carmilla. Sesudah berbuat demikian, dia segera pergi memeriksa Carmilla dan Radit yang didapati ketika itu sudah pun meninggal dunia. Lalu apa sebenarnya yang telah berlaku? Ini adalah kisahnya. Selepas ditemui meninggal dunia pada pukul 8 pagi, penduduk kemudian melaporkannya kepada ketua kampung. Kemudian ketua kampung telah melaporkan kejadian ini kepada polis Pangkalan Berandan. Dalam masa yang singkat, pihak polis datang ke lokasi untuk membuat siasatan di lokasi kejadian jenayah. Hasil siasatan di lokasi mendapati disyaki mangsa telah dibunuh dengan cara dicekik. Soal siasat bersama jiran juga mendedahkan yang beberapa barangan berharga milik mangsa telah hilang dari lokasi kejadian, seperti motosikal yang baru dibeli mangsa dan telefon bimbitnya. Menurut jiran juga, kira-kira jam 3 pagi terdengar suara sayu seorang wanita meminta tolong. Namun kerana keadaan hujan, penduduk mengesyaki tiada sebarang masalah dan hanya membiarkan suara tersebut. Mereka juga telah memberikan maklumat tentang si pelaku yang mungkin melakukan kejadian ini kerana terdapat kejadian seorang lelaki sering mengintai ke dalam rumah mangsa apabila tahu mangsa hanya tinggal dengan anaknya. Berbekalkan maklumat yang diperolehi, polis bertindak pantas untuk mencari pelaku pembunuhan mangsa. Hasil maklumat tentang keterangan daripada saksi yang pihak polis perolehi, mereka tidak memerlukan masa lama untuk menjejaki dan menangkap suspek. Penangkapan terhadap suspek yang dikenali sebagai Rahmat atau Mehmet berusia 25 tahun itu dibuat pada beberapa jam selepas penemuan mayat mangsa. Suspek ditangkap di rumahnya tidak jauh dari tempat kejadian pada sekitar jam 4 petang hari yang sama. Rahmat merupakan jiran kepada mangsa dan pembunuhan dua anak beranak tersebut adalah bermotifkan rompakan. Ketika polis membawa pergi suspek, penduduk kelihatan sangat berang dengan tindakan suspek. Bukan sedikit penduduk yang mahu mengadili suspek kerana geram dengan perbuatan kejamnya itu. Malah beberapa penduduk meminta polis membebaskan suspek untuk seketika bagi dia belasah beramai-ramai. Apa yang membuatkan penduduk beremosi, suspek sampai hati membunuh Radit yang masih berusia 4 tahun yang menurut mereka tindakan suspek itu dianggap sadis. Penduduk juga meminta polis menembak lutut suspek supaya suspek dapat merenung kembali perbuatan kejam dan sadis yang dilakukannya. Jadi apa sebenarnya yang telah berlaku pada hari kejadian? Hasil siasatan pihak polis Indonesia bersama suspek telah mendedahkan kejadian yang menimpa kedua-dua mangsa tersebut. Suspek memberitahu sebelum membunuh mangsa, dia masuk dengan memecahkan bumbung bilik air rumah yang didiami mangsa itu lebih kurang jam 3 pagi hari kejadian. Kemudian setelah berjaya masuk ke dalam rumah, dia cuba mengambil motosikal baharu milik mangsa untuk dilarikan. Didapati kunci motor tidak ada di tempatnya. Suspek lantas masuk ke bilik mangsa bertujuan untuk mendapatkan kunci. Sewaktu masuk ke dalam bilik mangsa, didapati mangsa sedang tidur dengan anaknya. Namun ketika hendak mengambil kunci motor, mangsa telah tersedar dan menjerit kuat meminta tolong seperti yang didengari oleh penduduk. Suspek yang panik segera menutup mulut mangsa dengan tangannya, seterusnya membunuh mangsa dan kemudian anaknya yang sedang tidur. Setelah kedua-duanya sudah meninggal dunia, suspek terus melarikan kunci motor dan telefon
telefon bimbit mangsa yang berada berdekatan mangsa. Suspek juga membuka pintu rumah untuk melarikan motosikal milik mangsa. Suspek mengaku dia merompak untuk mencari duit bagi menjemput isterinya pulang yang merantau di Aceh. Diharapkan suspek diberikan hukuman yang setimpal dengan perbuatan kejamnya itu kerana bukan satu nyawa yang menjadi mangsanya. Ditambah pula mangsa kedua itu adalah hanya anak kecil yang belum mengerti apa-apa. Memang sepatutnya penduduk berang dengan orang yang kejam sebegini. Sekian.